the breeze. It's calling out to you. It's calling out for you. Can you see the rivers dancing? It moves you through the night. Can you feel the warmth that holds you, that makes you feel alright? It's calling out to you. It's calling out for you. Welcome to the land where the hornbill flies, closer to nature, our friendly smile. Wait till you see the diversity, things to read and people you meet. Nature's wonderland, the best you ever had. Nature's wonderland, the best you ever had. Anda sedang menyaksikan Khas Bersama bersempena 100 hari kepimpinan di bawah Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Amar Haji Adnan Haji Satim bersama Perdana Menteri langsung dibawakan kepada anda. Anda boleh manfaatkan Facebook, carikan pautannya di Khas Bersama, bahkan juga di Twitter anda boleh memberikan komen ataupun soalan dengan cara menaikkan hashtag CM Adnan ADENAN. Selain daripada talian 082-250-475 sudah mula kami buka kesempatannya untuk kita bersama-sama berdialog, berinteraksi, bahkan meraihkan Tan Sri, keterbukaan Tan Sri untuk mendengar dari lapangan. Tan Sri pun menyebut tadi soal lebih banyak mendengar. Ada soalan-soalan lain yang berkait dengan politik juga, tapi kita tadi sebelum berehat Tan Sri bercakap soal royalty. Ini panas ni, ramai yang minta saya bertanyakannya. Ada satu tambahan lagi pasal royalty. Pembangkang dia pandai. Sesudah kita, kata orang putih, tarik kapet di bawah kaki mereka. Mereka kata mungkin kalau kerajaan pusat setuju 20%, dia akan tarik balik peruntukan untuk pembangunan. Dia fikir kerajaan pusat akan beri dengan tangan kanan, tarik balik dengan kanan kiri. Itu tidak, kita tidak bodoh. Kita minta increase in royalty ataupun pendapatan over and above, lebih daripada kita tak jejaskan apa yang sedia ada. Apa yang sedia ada. Kita tambah
apa yang kemungkinan kita dapat. Jadi begitulah. Dia kata be careful lah. Of course lah, be careful lah. Tapi we don't need their advice lah. We know what we want. Tan Sri, di dalam memohon royalti 20% ini, bererti Sarawak berada di depan berbanding dengan beberapa negeri yang lain. Dan kita tak boleh cakap atas nama negeri-negeri lain. I can only speak for Sarawak. If they want to follow, baguslah. Kalau tidak, up to them lah. Tapi kita mestilah tuntut hak kita. Tuntut hak kita sebagai satu wilayah dalam persekutuan. Jadi kita bukan hanya satu negeri, kita adalah satu wilayah di mana Malaysia telah ditubuhkan kerana perjanjian di antara Sarawak, North Borneo pada masa itu, Sabah, Singapura dan Malaya, sekarang nama Semenanjung, barulah ada Malaysia. Jadi salah tak betul kalau kita kata Sarawak masuk Malaysia. Kerana tak ada apa nak dimasuk. Sudah sign agreement baru ada Malaysia. Jadi so kita mestilah tekankan perkara ini. Masih tentang royalti 20% ini, Tan Sri, ia merupakan satu perubahan yang baru yang kalau setengah pemerhati menganggap agak mendadak dalam konteks kepimpinan Tan Sri Marah. Itu antara cabaran yang diletakkan oleh Setiausaha Agung DAP, mengatakan 3 cabaran ini. Satu, soal kabotaj, yang pertama adalah soal royalti 20%, yang kedua kabotaj, yang ketiga disebut sebagai poverty eradication. Yalah, pembangkang ni pandai cakap saja. Kita cakap dan buat. Dia cakap peluk bulu. Jadi baguslah itu nasihat dia, tapi kita tak perlu dengan nasihat mereka lah. Kita dah tahu apa patut kita buat. Pasal cabotage ni, memanglah coastal shipping kita ada disadvantage kerana jauh jarak antara Menanjung dan ini kita nak akan rolling jugalah dengan kerajaan pusat bagaimana supaya cabotage ni sama rata dia program supaya dapatlah kita turunkan harga barang. Kalau banding Semenanjung dengan sini, barang-barang memang ada lebih tinggi mahal sikit. Jadi oleh kerana satu sebabnya, oleh kerana coastal shipping tak cukup dan sebagainya. So I want to pursue this matter. Itu salah satu yang bukan kerana pembangkang yang bangkit. Kita dah tahu dah perkara ni. Isunya bukan mainan politik, tetapi benda yang perlu diberikan perhatian, Tan Sri. Tan Sri, kami berikan laluan kepada penonton di dalam auditorium untuk bertanyakan soalan. Silakan. Boleh saya tahu soalan yang pertama? Silakan. Okey. Selamat petang, Tan Sri. Di sini saya ada satu soalan. Boleh saya tahu nama? Boleh saya tahu nama siapa? Saya Simon Wong Simon. dari Kuching. Kuching, okey. Di dalam pertemuan bersama media, Tan Sri menyebutkan bahawa bukan semua dasar perlu diubah. Apakah dasar-dasar penting yang akan diteruskan? Itu. Change not for the sake of change. Nombor satu, kita tak mahu Sarawak ni sentiasa mengeluarkan barang mentah saja. Agricultural produce, getah ke, palm oil ke, barang mentah. Tak ada finishing process. Kita mesti buat satu industri dari mula sampai hujung. Barulah keuntungan kita lebih. So oleh sebab itu kita nak industrialize. So the added value to what we have. Kedua, kita mesti luaskan economic base kita. Economic base kita dalam segi perindustrian, dari segi perkhidmatan, services industry, manufacturing. Itulah sebabnya kita adakan skor. Manfaat skor ialah satu, industri kita akan diperluaskan. Kedua,
beribu-ribu pekerja dapat kita adakan. Bukan pekerja buruh biasa, tidak. Professional, skill workforce. Dari segi perangkaan berpuluh ribu. Dan orang asing, syarikat-syarikat asing, banyak nak melaburkan di sini. Oleh kerana kita ada satu punca tenaga yang murah. Hydropower, tenaga yang murah dan bersih. As a source of cheap energy. Itulah, that is the attraction. Itulah penarik kita. Sekarang, Bakun dengan Murum, semua dah committed. Semua dah committed. Kerana respon dari sebagai industri begitu pesat. Itulah sebabnya kita nak timbang buat tambah lagi lah. Hydropower. So that is a concentration. Soalan tadi, principal policy, industrialization. Create more jobs for people. And protect the environment. Kita janganlah ubah kerana kita nak ubah. Change because of change. Kerana orang barulah ni mestilah, kata orang putih, a new broom sweeps clean. Kalau perubahan itu untuk perubahan saja, tak ada arti dia. Kalau kita kajikan dasar dulu, kalau dia bagus, lanjutkanlah. Tak usah kita nak kata reformasi ke apa ke macam-macam itu. Jadi begitulah dasar kita. Jadi itulah saya katakan, when you on to something good, you stick to it. So that is the jawapannya lah. Polemik tentang empangan ini, Bakun, Murum, selalu gandingannya adalah tentang alam sekitar, keseimbangan di antara ini. Ada penegasan baru ataupun kita telah mengambil beberapa langkah supaya alam sekitar tidak selalu jejas. Mungkin memanglah kita tak dapat buat satu empangan dan tidak menjejaskan hutan kita. Itu kita terima. Tapi dari segi minima, berapa sudah kajian-kajian yang kita jalankan supaya dapat minima kesan atas environment. Tapi masihlah lagi mereka tak setuju, NGO dari luar negeri. Yang sebenarnya NGO ni ada agenda mereka sendiri. Bagaimana kita explain dengan dia, dia tak masuk. Kerana dia ada agenda sendiri. Dia masih mahu kita menjadi orang hutan. Menjadi tinggal dalam hutan lah, macam dalam Amazon dan sebagainya. Mereka tidak mahu kita maju. Bayanglah jika industri pembalakan kita ditutup, lebih 100,000 orang akan hilang pekerja. Jadi kalau NGO ni boleh kasih dia kerja, bolehlah, okeylah. Employ di sana 1,000 people lah. So industri dia nak bunuh industri ni. No, we cannot accept that. Kadang-kadang dia nak kata dia yang dictate dengan kita bagaimana kita tadbirkan negeri kita sendiri. Ini orang dari luar madah geni kita mau jalan rumah kita pun. So we cannot accept that. Tapi ada juga NGO yang rational. Dan rational. Itu kita boleh bincang dengan mereka lah. Tan Sri, kita boleh laluan kepada soalan kedua dari audien. Boleh kita berikan laluan soalan yang kedua. Saya berikan laluan kepada audien di dalam auditorium ini untuk bertanyakan soalan. Siapa? Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Syahira Sulaiman dari Kota Samarahan. Syahira, ada di sana Tan Sri. Duduk tu kecil, molek orangnya, tak nampak. Syahira, silakan Syahira. Modal insan adalah faktor penting untuk melonjak pembangunan Sarawak. Soalan saya, apakah dasar yang akan Tan Sri perkenalkan untuk melahirkan pemain industri dan ilmuwan yang bertaraf dunia? Menambah orang pandai. Macam mana nak tambah orang pandai? Singapura tidak ada sumber
sumber asli. Ya. Hong Kong tidak ada sumber asli. Jepun sedikit saja sumber asli. Tapi lebih maju daripada kita. Kerana orang dia pandai. Orang dia ada kemahiran. Dan itulah kita nak ikut macam mereka juga. Tambah lagi kita dah ada sumber-sumber asli, tambah kepandaian orang kita, pasti kita dapat berjaya. Itulah dulu zaman koloni dulu. Saya masih ingat. Kita di Sarawak mesti dapat lebih daripada standard 9. Ini tu kerana SPM dulu mengarut pada standard 9. Nyasi mau orang kita pandai. Jadi orang kita jadi kerani ke office boy okeylah. Jadi engineer, doktor apa dah susah. Memang dasar mereka koloni imperialism begitu. Tapi semenjak kita merdeka, kita tubuhkan berapa buah university, colleges ke apa kan. Literacy rate sekarang almost 100%. So dari segi industri lah, itulah sebabnya sekarang kita ambil berat technical education, technical skill manpower. Bukan saja sekarang kalau SPM saja susah nak cari kerja. Tapi kalau ada SPM dan satu kemahiran, senang sikit dapat kerja. Kadang-kadang college ini yang sudah ada technician, kadang-kadang mereka sebelum lulus sudah diambil oleh industri untuk bekerja. Macam ada satu syarikat di Bintulu, 800 pekerja, 80%, 90% orangnya orang kita yang ada kemahiran dalam macam-macam industri. That is what we want. Tan Sri, masih dalam tema ekonomi dan soalan ini selalu ditanyakan sebelum ini kepada Pehin Sri Tun Pehin berkait dengan per kapita Sarawak ini tinggi 33,000, tetapi Sarawak berada di strata 3 terbawah dalam konteks kekayaan. Bagaimana dari segi GDP dalam 50 tahun ini, kalau saya tidak salah, perangkaan kita GDP 76 bilion. Okey. Bukan million, 76 bilion. 50 tahun dulu berapa million saja dah naik GDP. Per capita sekarang 42,000 berapa kan? Ringgit. Dari hanya peratusan dulu. Jadi memang nampak per capita dah naik, GDP dah naik. Memanglah duit dulu memang lebih berharga daripada duit sekarang. Tapi purchasing power sudah ada. Dan lagi pun purchasing power, GDP per capita, poverty rate 50 tahun dulu